Pertama sekali memang ini merupakan lawatan rasmi yang pertama saya ke negeri Sabah, dan dalam 2-3 hari ini sebenarnya saya lebih kepada membuat penerangan terhadap peranan, tanggungjawab dan isu-isu yang ada kaitan dengan DHPP, Dewan Himpunan Penyokong PAS ini. Sebab Dewan Himpunan Penyokong PAS di peringkat negeri Sabah boleh dikatakan masih baru lagi, tetapi mendapat sambutan yang begitu hangat sekali. Dan di antara sesi-sesi pengenalan, termasuklah sesi dialog, soal jawab, sehinggalah seperti apa yang diberitahu oleh PJ tadi ketika di Kota Belud, bersama YDP Kota Belud, kita ada satu sesi berdialog dengan kawan-kawan termasuk orang PAS sendiri, dan salah seorang kalau tak silap kaum Tionghoa, orang Cina di Kota Belud, dah bertanya banyak soalan, tapi akhirnya masih mengisi borang keahlian DHPP. Alright, so itu satu berita baik kepada kita semua. Dan sehinggalah semalam dan pagi tadi di PITAS kita ada beberapa program, juga sesi pengenalan dan juga berdialog. Dan di PITAS pagi tadi, sebelum saya beredar dari PITAS balik ke Kota Kinabalu ni, saya memberitahu, saya berkongsi sedikit pengalaman dengan PAS cawangan PITAS, alright, dan juga ahli DHPP di PITAS, sebab PITAS merupakan satu tempat yang mempunyai paling ramai ahli DHPP di peringkat negeri Sabah ni. Saya memberitahu mereka dalam lawatan sehari semalam di PITAS ini, saya dapati amat sedih sebab baru saya tahu kawasan PITAS merupakan kawasan yang termiskin di Sabah. Bagi saya, Sabah sudah menyertai Malaysia dah 49 tahun. Sabah merupakan sebuah negeri yang kaya dengan hasil bumi. Begitu banyak hasil bumi. Memang sedih bila kita nak mengatakan penduduk di PITAS ini merupakan penduduk yang termiskin. Ada lagi boleh dikenali sebagai penduduk yang termiskin di Sabah ini. Memang menyedihkan. Jadi dalam sesi dialog dan juga sesi pengenalan, saya banyak mengingatkan kepada rakyat PITAS supaya memilih seorang wakil rakyat yang betul-betul akan memperjuangkan hak rakyat dan kepentingan rakyat di tempatan seperti di PITAS. Dan yang kedua, saya memberitahu kawan-kawan di sana, terutamanya ahli DHPP dan juga jentera pilihan raya di PITAS, bahawa pada pilihan raya umum yang akan datang ini, sebenarnya rakyat perlu insaf dan bangun demi generasi akan datang, demi anak-anak, demi pembangunan. Dan lebih penting lagi, saya mengingatkan kepada mereka bahawa sebenarnya rakyat tidak mempunyai pilihan lagi. Hanya dua pilihan saja, sama ada calon daripada Barisan Nasional ataupun calon daripada Pakatan Rakyat. Itu yang terpenting. Sebab dengan adanya kewujudan Pakatan Rakyat pada pilihan raya umum yang lalu 2008, kita telah dapat membuktikan kepada rakyat, kepada ahli-ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS, bahawa Pakatan Rakyat telah berjaya mentadbir 4 buah negeri di bawah Pakatan Rakyat sehinggalah ke hari ini, iaitu di Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan juga di Kelantan. Sudah cukup banyak bukti dan contoh bahawa Pakatan Rakyat mampu menerajui sebuah negeri. Jadi pada masa yang sama, inilah yang kita wawarkan, pastikan Pakatan Rakyat dapat menjejakkan kaki ke Putrajaya supaya janji-janji di dalam manifesto Pakatan Rakyat dapat ditunaikan. Sebab banyak perkara, banyak isu hanya dapat dilaksanakan sekiranya Pakatan Rakyat diberi peluang menjejakkan kaki ke Putrajaya. Dan juga pada masa yang sama, saya ada membawa risalah yang berbahasa Cina ke negeri Sabah, dan juga beberapa buah buku di mana buku ini sudah pun diterjemah ke dalam bahasa Cina, terutamanya untuk ahli-ahli dalam DHPP yang berbangsa Tionghoa. Salah satu yang perlu ahli memahami dengan lebih teliti dan jelas adalah
konsep negara berkebajikan di bawah tawaran PAS. Dan yang kedua juga adalah sebuah buku yang diterbitkan di negeri Kelantan yang cukup baik untuk menunjukkan bahawa di pemerintahan di negeri Kelantan juga menumpukan kepada keharmonian kaum. Dan salah satu yang dapat dibanggakan, yang berita baik yang saya bawa untuk semua termasuk ahli PAS sendiri adalah di negeri Kelantan sudah ada sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Beijing. Okey, janganlah cakap ahli DHPP. Sebenarnya ramai lagi ahli PAS sendiri yang tak tahu bahawa di negeri Kelantan ada sebuah Masjid Beijing di mana rupanya, okey, the look of the masjid, alright, it is actually like a temple, macam tokong. Sebab ini adalah satu hasil lawatan Tok Guru Nik Aziz selaku Menteri Besar Negeri Kelantan. Ketika melawat negara China, beliau telah membawa balik replika masjid dengan seni bina tradisional di negara China bagi melambangkan perpaduan kaum di negeri Kelantan. Dan tidak saya lupa juga sebuah buku, 100 Fakta Kelantan Menerajui Perubahan. So dengan adanya 2-3 buku ini, okey, cukup untuk membuktikan bahawa propaganda yang telah pun dilemparkan kepada Parti Islam se-Malaysia selama ini, terutamanya menjelang setiap pilihan raya umum, adalah tidak tepat langsung sekali. Dan ini adalah cukup untuk membuktikan bahawa logo PAS for All yang dilancarkan pada 2007, 11 September 2007 adalah dengan ikhlas untuk menjalinkan hubungan yang harmoni di antara pelbagai kaum di dalam masyarakat Malaysia ini. Yang pertama adalah memperkasakan, memperjelaskan dan memperkasakan ahli-ahli dalam DHPP. Dan tujuan yang paling penting adalah untuk menangkis persepsi negatif di kalangan kaum bukan Islam. Itu adalah matlamat saya yang pertama. Dan yang kedua adalah peranan DHPP dalam jentera pilihan raya parti pada pilihan raya umum yang akan datang ni. Sebenarnya dari sudut strategi macam mana untuk mendapatkan lebih ramai lagi, dia balik kepada yang paling asas. Sekiranya mereka memahami, mereka mendengar daripada dua belah, saya percaya kaum bukan Islam ini akan dapat melihat dengan sendiri perbezaan yang betul. Sebab saya juga memberitahu kepada ahli-ahli dalam Dewan Himpunan Penyokong PAS ini, peranan ahli ini, yang pertama, kita adalah satu jambatan di antara Parti Islam se-Malaysia dengan kaum bukan Islam. Dan jambatan ini adalah two-way traffic, dua hala. So yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi perkara-perkara yang tepat daripada parti kepada non-Muslim. Dan pada masa yang sama adalah untuk menyampaikan isu-isu perkara-perkara yang menjadi kepentingan daripada kaum bukan Islam balik kepada pimpinan parti. Sebagai satu contoh, macam saya katakan tadi, ini adalah satu kejayaan yang amat besar. Di mana PAS Labuan, berjaya mengagihkan kuih bulan kepada kaum Tionghoa, orang Cina yang berada di Labuan. So ini sudah menunjukkan satu langkah yang begitu positif kepada Parti Islam se-Malaysia. Sebab salah satu persepsi adalah yang amat merisaukan orang Tionghoa, mereka yang bukan beragama Islam, adalah adakah mereka ini akan dipaksa menganut agama Islam. Tidak, langsung tidak timbul persoalan ini.